Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan. Dr. Ahmad Asyarbashi, yas'alunaka. Jadi kita sambung kitab ni. Hari ni solat dengan mengenakan topi, pakai topi. Boleh ke semaya pakai topi? Apakah boleh solat dengan mengenakan topi jika seseorang biasa mengenakannya atau dia memerlukannya saat melakukan pekerjaannya? Pakai topi ni ada topi, ya macam-macam topi dah. Cara kerja buat panas ke apa, dia guna topi dah. Okey, jawabnya Islam adalah agama manusia yang universal. Jenis kategori. Sebenarnya maksudnya anjal dah. Yang cocok dan sesuai dengan semua tempat, zaman dan manusia. Dia bukannya betul persodek pakai serbai kat serbai tepat semua tepat pakai serbai dak. Pakai jubah semua tepat pakai jubah. Adakah begitu? Dan tengok Nabi masa perang lain pakai baju besi. Nah. Masa lain tak pakai pula baju besi ni. Kadang-kadang pakai baju ni, tengok keadaan lah. Tambah-tambahlah kita zaman sekarang ni banyak keperluan lain lah. Al-Quran Al-Karim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Nah. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Anbiya ayat 17. Dan tidaklah kami utusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Jadi rahmat ni maksudnya beri kepada kebahagiaan, ketenangan, mudah dah, bukan jadi payah, sulit, sukar dah. Pada ayat yang lain, Al-Quran mengatakan, dan tidaklah kami utus kamu kecuali bagi seluruh umat manusia sebagai pemberi khabar gembira dan peringatan. Surah As-Sabah ayat 28. Jadi Allah SWT utus Nabi ni beri khabar gembira, basyir wa nadhira. Nah, beri khabar gembira, basyir wa nadhira, dan peringatan. Surah As-Sabah ayat 28. Kerana itulah Islam tidak menetapkan pakaian yang khusus bagi kaum muslimin. Jadi orang Islam tidak mesti pakai pakaian khusus. Kerana tabiat air mereka, lingkungan mereka, keinginan-keinginan mereka dan adat kebiasaan hidup mereka berbeza-beza. Tidak mesti kita nak tunjuk kita lebih Islam, lebih alim ke apa, mesti pakai jubah ke, pakai serbai ke. Tidak segitu sebenarnya dah. Pasal itu adat budaya masing-masing dah. Mana asli masa ngaji Pakistan, dia cerita dia pakai baju Melayu dah, dia bukan pakai kurta. Kalau cara dulu pakai kurta dah. Gitulah. Orang Arab tak pakai juga kurta, pakai jubah dah. Dia ada kelainan sikit. Jadi kita ni tidak mesti rigid dengan satu cara dah. Semua pakaian yang menutup aurat menjadi penghiasan pantas dan berfungsi sebagai pelindung dari udara panas dan dingin adalah pakaian yang dibolehkan oleh syariat. Asal dia pahala besar sekali pakaian tutup aurat. Pakaian hak lain tu, kalau nak tambah sikit lagi pahala dah. Upgrade sikit dah. Tambah sikit. Dia niat dia tutup aurat kerana Allah SWT tu pahala besar dah. Pahala besar. Jadi kita ni fungsi dia lindung dari udara panas, sejuk dan sebagainya lah. Kita pakai pakaian ni. Yang penting tutup aurat tu. Islam tu hak tu utama. Bukan jenis fashion mana lah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW tidak hanya mengenakan pakaian tertentu saja. Zaman Nabi sendiri pun Nabi tak pakai satu jenis pakaian. Terkadang beliau pakai pakaian bangsa Arab. Dan terkadang juga pakai pakaian dari berbagai daerah lain. Nabi ada juga pakai daerah lain daripada Ali atas ni dah. Syam dan sebagainya, Yaman pun ada dah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah mengenakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa' bi Ahwal Al-Mustafa. Sebuah pakaian katun yang pendek. Jubah yang berkancing. Jubah ada kancing. Naik ke? Fashion lain dah. Jubah yang terbuat dari berbulu. Fashion lain pula. Pakaian sutra. Ini nak berpakai sebentar lepas duduk dah. Kain panjang dengan garis-garis hitam dan putih. Kain yang warna hitam putih pun ada. Fashion lain pula. Pakaian berwarna merah. Ada juga dah. Serban dan songkok yang tinggi di kepalanya. Ada kata sobai, ada kata songkok tinggi, piuh tinggi lah. Songkok dari negeri Mesir pun ada pakai juga. Dah itu dah. Mesir ni masa tu tak Islam lagi dah. Bangsa tu tak Islam lagi masa Nabi ni. Sampai Umar baru kalah dah. Pakaian berwarna hijau. Pakai warna hijau.
Pakaian yang dicelup dengan bunga za'faran. Warna za'faran pun ada tu. Dia celup warna dia dah. Celana panjang. Maksud Nabi pernah pakai seluar panjang. Seluar panjang dah. Jadi walaupun orang Arab asal itu akan seluar panjang, tapi untuk memudahkan aktiviti dia pakai juga seluar panjang. Dan termasuk Nabi pakai seluar panjang. Sandal pada kedua kakinya, selipar. Ya, selipar apa ada jenis. Jadi tidak semesti dia serupa dengan orang lain. Ada setengah kata selipar Nabi ni pelik daripada orang lain. Ada simbol macam orang buat capar tu tak. Simbol capar tu. Benda tu kadang-kadang khayalan lah. Dia sebenarnya berdasarkan syair je. Istihad making ngoy-ngoy gini ni. Sedangkan dalam selipar ni sandal utama dia ni'alain lah. Dua tali tu. Ada Sahih Bukhari. Tiba-tiba dalam simbol selipar tu dua. Dalam hadis Sahih duk sebut ni'alain dua tali tu. Jadi celah kaki tu tak ada lukisan pihak tu. Sedangkan paling penting kalau sepatutnya simbol dia ada ni'alain tu ada dua tali ni. Sininya tak ada, nampak benar dah. Benda tu tidak simbol pun jauh daripada hak asal dah. Pasal utama tu ni'alain ni bukanlah simbol betul gitu dah. Tu dia jadi rajah-rajah yang ada unsur-unsur sihir, ada unsur-unsur tangkal dah. Pasal orang-orang tak berapa jenis suka tangkal-tangkal ni akan cari benda-benda pelik. Nombor-nombor, huruf-huruf, begitu juga simbol-simbol tertentu yang boleh menarik jin, menarik perkara-perkara pelik. Dah. Masuklah simbol pada dikata kepada Nabi pun boleh jadi simbol pada syirik daripada unsur-unsur panggil jin Okey, sandal pada kedua kakinya dan sebagainya. Jadi lebih kurang serupa masyarakat tu. Kerana masyarakat tu pun bukan masyarakat betul-betul di tanah Arab di Hijaz tu. Kadang-kadang daripada atas Mesir pas mana dah. Mesir ni bukan Arab masa tu dah. Bukan negara Arab kecil betul kecil Arab. Kecil Arab ni apabila Islam ni meluah siapa ke Mesir, siapa ke Morocco ke apa dulu tak guna bahasa Arab dulu. Siapa ke Morocco ni. Algeria ke apa tak ada dulu guna bahasa dia lah masing-masing Kipti ke Mesir ni. Bila Islam ni meluah, jadi pengaruh Islam ni kuat, bahasa Arab diwajibkan belajar habis, jadi orang tu jadi masyarakat tu jadi lebih ramai pandai bahasa Arab lah sekali, dia jadi bahasa Arab. Di Iran tu pelik sikit lah. Dulu jadi bahasa Arab banyak juga, tapi tak lama tu jadi bahasa Parsi semua dah. Parsi tu kuat, bahasa Parsi kuat. Dia tidak boleh bahasa Arab dan Parsi ni bersaing lah sekali, tidak jadi mana lah bahasa Arab, jadi bahasa Parsi lagi lah. Ya, tapi kalau negara lain tu banyak dah. Turki gitu juga, Turki tak kuat juga bahasa dia dah. Jadi tidak jadi bahasa Arab lagi, masyarakat dia kuat bahasa Turki tu lah. Jadi kalau tempat lain tu jadi macam hilang bahasa asal dia nak jadi bahasa Arab belaka. Sedangkan asalnya tidak bahasa Arab. Dan pakaian dia bukan pakaian orang Arab. Jadi Nabi ni pakai belaka, pakaian jenis mana pun dah. Bebas Nabi dah, tidak rigid dah. Tidak seperti mana kefahaman kita setengah-setengah orang kita di zaman lain ini. Jika sunnah dengan pakai jubah mesti serba lepas tu redak tu lipat comel pula tak atas bahu. Betul kau dah lipat comel gitu dah. Tu jelas dah. Nak suruh kemas tu boleh, tapi adakah mesti gitu dah redak ataupun selimut tak atas bahu tu. Cara faham lah, tidak kata rigid sangat dah. Tidak faham molek hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dari sini dapatlah kita faham bahawa solat itu sah dalam keadaan kepala terbuka ataupun tertutup. Buka pun boleh semayang dah. Baik tutup kepala itu serban, kopiah, topi atau yang lainnya. Nak tutup pun boleh dah. Dan selama penutup kepala itu tidak menghalangi dahi tatkala sujud ke tanah. Jadi matlamat utama dahi itu terbuka, boleh sujud. Kalau pakai gapo, piuh sokok ke gapo, tak pakai piuh sokok tapi terhalang dahi itu daripada tanah, tak boleh lah. Rukun sujud dah. Dia kena tepat paling rendah lah tempat kita sujud tu. Kalau tak kena tak boleh lah. Jika terdapat pakaian yang telah dikenal dan biasa digunakan oleh kaum muslimin tempat tersebut atau juga penutup kepala yang dikenal oleh mereka, piuh cara mereka lah masing-masing lah, maka solat dengan menggunakan pakaian tersebut adalah lebih utama. Jadi kalau jadi pakaian masyarakat dah, cara orang Melayu piuh gini, Mesir gini, orang Indonesia gini nak tempat masing-masing, cara pakaian comel dia, masyarakat dia gitu, pakai gitu pun tak apalah. Dia kata dah, lebih utama gitulah dah. Tapi topi bukanlah pakaian khusus bagi non-Muslim. Topi pula, lah ni tak jadi pakaian orang kafir saja dah, bukan simbol. Orang tengok ni orang kafir ni, tak.
Ni orang kafir Cina ke kafir orang putih ke tak. Tidak berasa gitu. Sehingga orang yang mengenalkannya berarti telah menyerupai non-Muslim. Menyerupai orang bukan Islam. Kalau tengok tu, orang mikir ni lah mikir ni orang kafir kot. Tak sampai tahap tu dah. Tidak dah. Jadi tidak, orang tidak berasa gitu. Tengok lah tu berasa orang kafir, tidak dah. Banyak petani di negara-negara Islam mengenakan topi dengan maksud melindungi diri dari sengatan matahari dan hujan. Orang buat kerja di sawah, di tempat panas dia, di tempat yang panas-panas tu dia akan pakai topi untuk mengurangkan kepanasan kena kepala dia tu. Jangan semata-mata kita kata kita nak Islam ni lebah. Bukan pakai topi, pakai serban ke saja dak. Pakai piuh dak. Ada. Lagi piuh tu terhedah sikit daripada tak pakai ke satu, tapi tetap panas lah kalau pakai topi ada tutup depan belakang atau depan saja kau. Lebih tahan lah kepanasan lagi dah. Jadi benda tu kita jangan rigid dah. Kita jangan kata kita Islam agak rigid. Cara tu jumuk mikir dah. Cara mengamalkan Islam tu jadi susah. Tak silap gitu dah. Lepas tu dia kata jadi gitulah petani-petani pakai tu untuk elok daripada panas hujan dah. Dengan huraian ini jelaslah bahawa solat dengan mengenakan topi adalah sah. Sungguh agama itu sangatlah mudah. Jangan kita menyusah dah. Kalau masyarakat tu biasa tak pakai piuh, tak pakailah semaya tak pakai piuh. Cumanya ada setengah ulama kata Nabi ni tak penuh semaya tak pakai piuh. Dia kata sunat lah. Dia pun tak berani kata makruh juga, tapi lebih molek pakai dah. Pasal perhiasan masyarakat Nabi tu, Nabi sendiri pun pakai piuh sama semaya dah. Tapi nak kata semua pakai piuh, wallahu alam lah. Kalau tengok cerita orang-orang hamba ke apa, mungkin yang besar tak pakai piuh pun semaya dah. Dan Nabi tak kata suruh pakai piuh dah. Orang yang tidak ada pakaian yang banyak tu, so ke piuh tak pakaian pukul sini bini pada setengah-setengah yang sangat-sangat susah. Masyarakat zaman dulu kan. Pak kita dulu pun zaman Jepun payah dah. Zaman dulu pun pada waktu tertentu payah lah. Lepas tu orang Islam mewah juga. Lepas tersebar Islamnya. Okey, gitulah. Solat dengan mengenakan topi. Ni yang kedua pula soalan lain dah. Ada sebagai orang yang biasa mengenakan topi. Pakai topi sama lah. Sebahagian dari mereka memutarkan topinya ke belakang dengan maksud supaya dapat mengerjakan sujud. Sekali pakailah ke depan. Nak tutup panah muka ni dah ke depan dah. Tiba-tiba nak semaya. Ialah ia pusing hak copor lah ke depan tu. Dan lah ke belakang dah. Dah. Supaya bolehlah sujud. Dah itu kena. Dah. Kena tempat sujud tanah dah. Sebahagiannya lagi menanggalkan topinya dan menggantikan dengan piuh setengah tu. Untuk pakai topi tak dia gini. Lepas tu dah nak semaya ni, dia buat topi pakai piuh. Sebahagian yang lain lagi mengerjakan solat dengan kepala terbuka sahaja. Manakah yang sah di antara mereka itu? Mana sah semaya dia? Okay, sebahagian fuqaha berpendapat bahawa mustahab, sunat hukumnya mengerjakan solat dengan mengenakan kain. Pakai kain dah. Di bawah ni kain. Di bawah dah. Kemeja, baju dah. Dan serban. Ada setengah tu ulama tu kata sunat gitulah. Alasannya kerana Rasulullah SAW banyak melakukan hal itu. Namun ini juga memberi petunjuk bahawa Rasulullah SAW tidak selamanya melakukan itu. Bahkan Nabi ada tak buat gitu dah. Bahkan Nabi sebenarnya semaya kalau masa haji tu memang Nabi tak akan piuh ke apa. Buat haji tu. Waktu yang paling besar pahala lah. Bahkan amal ibadah pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu lebih besar daripada daripada jihad di jalan Allah. Macam-macam fadilat dia. Masa tu Nabi beribadah semaya ke apa, buat ibadah dengan tidak ada penutup kepala masa buat haji. Jadi kita faham lah. Lepas tu dia kata Nabi ada juga tak pakai lah. Tak pakai macam tu tak. Tengok kesesuaian masa tertentu lah, masa perang lain. Namun ini juga memberi petunjuk bahawa Rasulullah SAW tidak selamanya melakukan itu dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar dan dalam kitab Hasyiah karya Ibn Abidin. Hasyiah ni hasyiah pada Durrul Mukhtar lah. Ibn Abidin ni ulama mazhab Hanafi syarah kitab Durrul Mukhtar. Itulah lebih kurang yang hasyiah. Yang syarahkan lah. Disebutkan bahawa makruh hukumnya apabila seseorang mengerjakan solat dengan kepala terbuka kerana malas. Kata makruh ikut mazhab Hanafi sini lah. Jadi dia tidak tutup kepalanya kerana malas dan tidak memandang bahawa menutup kepala dalam solat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dia meninggalkannya dengan sengaja. Kata makruh mengikut mazhab Hanafi dalam kitab Hasyiah Durrul Mukhtar ni Syekh Ibn Abidin.
Namun jika seorang membuka kepalanya dalam solat dengan maksud menghinakan dirinya dan bersikap khusyuk di hadapan Allah SWT, maka itu tidak apa-apa. Ada setengah pula. Bapa yang kata gini ni nak? Bapa apa Syekh Ibn Abidin ni sebut macam ni. Sebabnya di waktu tu tentu macam pergi haji lah. Yang paling merendahkan diri nak kata hina, tidak ada perhiasan. Ialah waktu haji tu. Cara merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah ialah tak pakai piah. Gitu dah. Jadi tak apa kalau berpiah tu dengan maksud hina diri. Tapi kalau buat piah kerana kata tak ada nilai langsung, kenapa? Jadi makruh pula dia kata gitu dah. Sebahagian orang berpendapat bahawa membuka kepala dengan tujuan ini adalah mustahab. Jadi sunat pula kalau buat piah untuk merasa hina diri dah. Kerana pilar, tiang dari solat adalah khusyuk dan hina diri di hadapan Allah SWT. Tiang semaya ni, matlamat dia supaya khusyuk. Tunduk hati, hina diri di hadapan Allah SWT. Kalau lah siapa buat piah tu, dia berasa hina diri, kadang-kadang lebih baik gitulah dia kata. Mereka mengatakan sebagai bukti dari sikap khusyuk adalah menampakkan kehinaan, menjaga pandangan, memperlahankan bacaan dan diamnya semua anggota badan tu tanda khusyuk. Oleh kerana itu adalah bagus membiarkan kepala terbuka apabila hal itu boleh muncul dari khusyuk yang ada dalam hati. Kerana khusyuk bersumber dari dalam hati dan terrealisasi pada anggota-anggota badan. Yang kena start dengan hati dululah. Bukan dengan anggap remeh. Tak kapiah dah. Tapi kerana dia nak rasa hina dia. Oleh sebab itu kita jangan play ke hoki. Tak pakai piah ke, tak semai tak pakai piah dah. Jadi kita jangan pandai remeh hoki. Hati masing-masing tak tahu dah. Kita tahu bahawa orang yang tengah melaksanakan ibadah haji diwajibkan membiarkan kepalanya terbuka. Mungkin membiarkan kepala terbuka itu dimaksudkan untuk menampakkan kehinaan diri dan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melepaskan segala perhiasan dan pakaian yang biasa dikenakan di luar ibadah haji. Jadi perhiasan comel-comel masa selain waktu haji, kita pakai jubah lah, piuh lah, baju somel. Masa haji pakai putih gitu, kain gitu, piuh pun tak pakai, menunjukkan kehinaan diri, khusyuk diri. Ada pendapat yang mengatakan bahawa membiarkan kepala terbuka kerana adanya uzur tidaklah makruh. Tidaklah makruh sama sekali. Jadi ada pendapat kata pukul kerana ada uzur tak ada makruh. Sebahagian fuqaha juga mengatakan bahawa jika kopiah jatuh dari kepala di saat tengah mengerjakan solat dan mengambilnya tidak akan menyebabkan terjadinya gerakan yang banyak, maka lebih utama mengambilnya. Kalau cabut piah, mana? Pak kita takut mana ada cabut piah kau nak gerak depan, penuh sah depan, takut gerak lebih. Siapa? Batas maya lah. Lebih 3 kali gerakan besar. Tapi kalau kita tengok ulama Allah besar dan sebagainya, ataupun mazhab-mazhab lain, mazhab kita sendiri pun tidaklah rigid secara tu. Kalau kita nak penuh sah, gerak straight pun tak apa. Gerak sekali lakah berhenti, sekali lakah berhenti lagi. Molek gitu mengikut Imam Nawawi dah. Tapi yang pentingnya gerakan itu kalau dia untuk menyempurnakan semaya, dia tidak jadi pergerakan yang batalkan semaya. Kerana itu juga perintah pergerakan semaya. Kita akak tangan, kita rokok sujud tu sebab apa? Sebab itulah agama suruh. Kita rokok sujud ke apa, pergerakan yang agama suruh. Kalau memenuhkan sah depan, tu pun agama suruh, Nabi suruh. Jadi macam mana pergerakan itu dikatakan batas semaya dah? Tak boleh. Jadi pakai piah ni sebab nak perhiasan. Piah ni pakai perhiasan hak Allah suruh dalam Quran supaya kita berhias nak semaya ni. Kalau kita ambil piah pun tidak dikira pergerakan yang banyak. Kena faham situ dah. Dari sini dapatlah difahami bahawa solat itu tetap sah, baik dikerjakan dengan kepala tertutup maupun terbuka. Yang penting adalah niat dari yang bersangkutan. Orang yang memutarkan topinya sehingga bahagian lancipnya tidak menghalangi dahinya untuk sampai ke tanah, tak kala sujud, maka dia telah melakukan sesuatu yang selayaknya dia lakukan. Kalau piah dah ada depan, nak sujud ke mana? Jadi dia pusinglah ke belakang. Moleklah. Orang yang menanggalkan topinya dan menggantikannya dengan kopiah, maka itu pun tidak ada apa-apa masalah. Begitu juga orang yang mengerjakan solat dengan kepala terbuka, tak pakai kopiah, tak pakai topi.
terbuka kepalanya, maka solatnya tetap sah. Walaupun menurut sebahagian fuqaha dia tidak melakukan perbuatan mustahab. Ada setengah ulama tu dia tak berani kata makruh. Sebab Nabi tak lari dah. Dia panggil kurang mustahab dah. Kurang sunat. Sunat bukan sunat besar lah, mustahab. Mustahab ni sunat yang tidak sampai tahap besar lah. Lebih baik dah. Digalakkan. Tapi apabila dia menghendaki khusyuk dengan cara buka kepalanya, maka dia telah melakukan suatu perbuatan yang mustahab juga. Kalau dia buat piyah ni, nak rendah diri dah. Tidak berasa sombong, takabur, supaya dia rasa kecil diri dah. Jadi dia boleh untuk buat piyah, tak jadi makruh pula. Pelik dah. Pelik dah. Jadi kita dalam dulu lagi berat dah. Dia pakai serbai tu ada 100 kali ganda pahala lah. Pakai serbai masa maya. Masa tak semaya tak pakai dah. Masa semaya baru pakai dah. Ni jadi masalah. Nabi ni pakai dalam semaya dan luar semaya. Kepiyah ke. Apa serbai ke kalau dia pakai dah. Perlu kami ingatkan bahawa Allah SWT melihat hati kita, bukan bentuk dan rupa kita. Bahkan bukan nombor satu penampilan. Penampilan itu boleh tapi tidak mutamak dah. Kadang-kadang kita kurangkan zahir, nampak pakai serbai ke, pakai piyah, pakai biasa. Kita rendahkan diri itu jadi lebih khusyuk, maka itu lebih utama lah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat wajah dan hartamu, melainkan ia melihat hati dan amal perbuatanmu. Wallahu alam. Jadi gitulah. Jadi secara asasnya, jadi bukan perkara besar. Kalau kita pakai itu kerana nak suhias, untuk berhias, dan jadi perhiasan lah bagi masyarakat kita, tak ada masalah. Tak jadi lebih baik lah. Tapi kalau masyarakat kita tu dia tak pakai serbai, tak pakai piyah belaka, orang negeri pun dengan susah dengan masyarakat dia. Nak kata lebih utama pakai piyah pun payah juga lah. Pasal dia suasana gitu dah. Dan benda ni jangan ditekankan sangat, terutama sekali bagi mu'allah. Dia dalam masyarakat dia, masyarakat orang kafir di Jepun kau di mana dah. Maksudnya di situ dia tidak perlu berbeza daripada orang lain. Kecuali wanita lah, wanita ni pakai tudung nak ada satu aurat. Tapi orang lelaki dia tidak perlu menunjukkan perbezaan dengan masyarakat dia yang lain. Semata-mata dia masuk Islam agak nampak suruh berbeza tu. Tidak perlulah, tidak mesti begitu dah. Tak pakai piyah pun tak ada masalah, kerana bukanlah satu perhiasan bagi masyarakat dia. Bukan perhiasan bagi masyarakat dia. Jadi kena faham lah gitu dah. Kita kena faham juga di India tu nak. Ia ada kawasan Sikh. Kawasan Sikh. Jadi Sikh ni dia pakai serbai. Pok dia rambut panjang, serbai janggut lebat dia. Jadi ulama-ulama kawasan yang berdekatan kawasan Sikh tu, ramai yang tak pakai serbai. Dia pakai kepiyah biasa di India ni. Dia kenapa dia kata takut serupa dengan orang Sikh kawasan tu dah. Jadi kita tengok tu cara untuk faham kawasan itu masing-masing. Tempat kita dalam hadis ada sebut kita ni semaya depan, dalam hadis pun ada sebut ia tak unta sebagai sutrah. Nah. Jadi buat semaya sutrah penghadang nah. Jadi tempat kita ni tak boleh buat gitu dah. Tak boleh buat gitu dah. Tak boleh buat sutrah gapo benda-benda natal ni. Tempat kita di India dah. Di India ni dia agak Tuhan. Kita tak boleh buat lembu ke gapo sebagai sutrah kerana dia anggap Tuhan dah. Jadi kita sembuh Tuhan bagi dia kan. Jadi benda-benda gitu kena tengok situasi tempat masing-masing. Masyarakat tempat masing-masing. Okey, solat Jumaat. Di mana pertama kali kaum muslimin mengerjakan solat Jumaat pada masa Rasulullah SAW? Di mana ni? Mana tempat Nabi semaya Jumaat paling awal tu? Mana Nabi start memula semaya Jumaat? Mengapa solat Jumaat diwajibkan? Dan apa khutbah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan di kota Mekah? Allah SWT telah menetapkan solat Jumaat sebagai salah satu media perkumpulan bagi kaum muslim. Jadi cara Islam ni dia nak jadi satu masyarakat dah. Masyarakat yang sistematik, masyarakat yang tersusun. Iaitu salah satunya cara berkumpul setempat pada hari Jumaat. Kita nampak ada sosial dah. Ada sosial yang dengan cara semaya ni kita nampak hidup kita bermasyarakat. Kita kena ingat saya duduk Jepun. Kadang-kadang kita tak berasa bermasyarakat dah. Orang Jepun sendiri kalau tambah hak kerja keluar. Pergi pagi, klik malam. Jadi macam tak ada masyarakat. Kalau ni jadi bersosial, dia kena ada persatuan. Kalau putih dah sikit lah. Putih petai-petai dia bersosial sikit. Tapi orang Jepun ni sibuk dah kerja keluar dah. Jadi kita tak berasa dia macam putus hubungan masyarakat. Jadi kita nak
Islam ni masyarakat dia bersosial lah, berhubung antara satu sama lain. Salah satunya dengan cara sembahyang jemaah. Dengan itu mereka lebih saling kenal mengenal dan bertambah erat hubungan batin di antara mereka. Boleh tengok tu rasa lain dah, tahu orang ni sihat. Boleh kecek sikit lagi molek, misalnya lagi molek. Solat jemaah juga dimaksudkan agar kaum muslim dapat mendengarkan khutbah jemaah yang berisi seruan dan dorongan kepada takwa dan penjelasan mengenai hukum-hukum Allah dan dasar-dasar ajaran Islam. Solat Jumaat tidak ubahnya sebagai media Islam mingguan. Zaman dulu gak, kalau tak ada TV, tak ada gapo, pengumuman ke gapo dengan sembahyang Jumaat lah. Masyarakat Islam terima maklumat pemerintah atau urusan penting dengan sembahyang Jumaat. Nak pergi pergi, nak pergi gapo pun, nak pergi urusan penting biasanya dengan sembahyang Jumaat. Lepas tu gak pergi pergi ataupun pergi dakwah, macam-macam lah. Dia buat masa sembahyang Jumaat. Itulah sepatutnya tak. Dan tugasan-tugasan penting masyarakat Islam disampaikan pada hari Jumaat ni. Solat Jumaat dan supaya solat Jumaat dapat dilakukan dengan cara yang baik dan berkesinambungan berterusan, maka orang-orang yang menghadirinya dianjurkan untuk bersuci, mandi dan menggantikan pakaiannya, pakai pakaian yang comel, lebih bersih, lebih cantik. Dengan demikian, solat Jumaat berkedudukan sebagai hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Jadi, hari raya mingguan ni, hari Jumaat. Imam Ghazali berkata mengenai hari Jumaat, ketahuilah bahawa hari ini adalah hari yang agung. Inilah hari yang Allah agungkan Islam di dalamnya dan dikhususkan bagi kaum muslim. Terdapat hadis yang mengatakan, sebaik-baiknya hari adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam bertaubat dari kesalahannya. Pada hari Jumaatlah Nabi Adam meninggal dunia. Dan pada hari Jumaatlah terjadinya kiamat. Di sisi Allah, hari Jumaat adalah hari anugerah. Demikian pun para malaikat menamakannya di langit. Dan hari Jumaat jugalah hari di mana makhluk dapat melihat Allah SWT di syurga. Ka'ab berkata, sesungguhnya Allah SWT telah melebihkan kota Mekah atas kota-kota yang lain. Melebihkan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Melebihkan hari Jumaat atas hari-hari yang lain. Dan melebihkan malam Lailatul Qadar atas malam-malam yang lain. Juga terdapat hadis yang mengatakan bahawa pada hari Jumaat terdapat saat-saat dikabulkannya doa mustajab pada hari Jumaat. Diriwayatkan bahawa orang yang pertama kali menamakan hari Jumaat dengan Jumaat adalah Ka'ab bin Lu'i. Solat Jumaat yang pertama dilakukan dalam Islam adalah solat Jumaat yang dilakukan di kota Madinah. Beberapa saat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, saat itu kaum muslimin mengatakan, orang Yahudi mempunyai hari di mana mereka berkumpul, iaitu hari Sabtu. Dan orang Nasrani pun mempunyai hari seperti itu, iaitu hari Ahad. Kerana itu, marilah kita berkumpul dan menetapkan suatu hari di mana kita mengingati Allah dan memperoleh peringatan di dalamnya. Kemudian mereka bersama-sama menemui As'ad bin Zararah dan As'ad melakukan salat Jumaat yang pertama dalam Islam bersama mereka. Di sini As'ad bin Zararah start semaya Jumaat. Adapun salat Jumaat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya adalah yang bila dilakukan di tempat Salim bin Auf pada sebuah parit. Jadi tempat tu Salim bin Auf di pada sebuah parit. Nabi start semaya Jumaat bersama sahabatnya. Mereka menjadikan tempat itu sebagai masjid. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan mereka dan mengerjakan solat bersama-sama mereka. Adapun khutbah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan adalah di kota Mekah. Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya itu tatkala beliau menyeru kaumnya. Kalau kira khutbah ceramah lah khutbah ni lah. Bukan start Madinah, start Mekah lagi. Dalam khutbah itu Rasulullah SAW pertama-tama menyampaikan pujian kepada Allah SWT dan kemudian berkata, sesungguhnya penunjuk jalannya tidak akan membohongi pengikutnya. Demi Allah, sekiranya seluruh manusia berbohong, aku tidak membohongimu. Sekiranya seluruh manusia menipu, aku tidak menipumu. Nabi tekan benar lah. Nak suruh camu, nak suruh cain, siapa tak tu Nabi ayat. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain dia. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutuskan kepadamu khususnya dan kepada seluruh umat manusia umumnya.
Demi Allah, kalian semua pasti mati, sebagaimana kalian semua tidur. Kalian semua pasti dibangkitkan, sebagaimana kalian dibangunkan dari tidur. Kalian semua pasti dihisap atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian semua pasti diganjari dengan pahala atas kebajikan yang telah kalian lakukan. Dan pasti dibalas dengan balasan yang buruk atas keburukan yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya engkau semua pasti berada di syurga selamanya atau berada di neraka selamanya. Nabi ayat gitu. Ni khutbah masa di Mekah lagi mengajak orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah tu supaya masuk Islam. Nabi dengan bersungguh-sungguh dia tekan gitu. Jadi khutbah ni khutbah khutbah jemaah lah, khutbah di Mekah. Jadi gitulah khutbah Nabi tu. Ceramah lah syarah ni. Syarah supaya orang itu menerima Islam, menerima ajaran Islam. Okey, solat jemaah pertama dalam Islam. Tak ada dah lebih kurang dah. Bilakah solat Jumaat pertama kali didirikan dalam Islam? Di manakah didirikannya? Dan khutbah apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW pada solat Jumaat yang pertama itu? Tanya di timai lah. Jadi Syekh Dr. Ahmad Asyarbashi ni, Rektor Universiti Azhar Mesir ni, dia jawab lah. Ni asalnya soal jawab dia lah. Di dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW disebutkan bahawa tatkala Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau berhenti di Quba. Jadi Nabi ni nak pergi ke Madinah, hijrah tu Nabi berhenti di Quba ni, Masjid Quba tu lah. Satu desa yang dinamai sesuai dengan nama sumur, telaga yang terdapat di desa itu. Jadi nama Quba ni apa? Sebab nama telaga dia, nama telaga situ, bubuh nama tempat dia lah. Di situ sumur Quba ataupun telaga Quba, orang pun bubuh nama Quba situ. Desa itu berjarak 2 mil, 2 batu dari kota Madinah. Di desa tersebut terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid At-Taqwa, yang merupakan tempat kediaman Ammar bin Auf, salah seorang dari kalangan Ansar. Jadi Ammar bin Auf ni Ansar, tempat tinggal dia ni bukan betul-betul di bandar Madinah tapi di Quba. Okay. Rasulullah SAW tinggal di rumah tersebut selama 4 hari. Nabi jalan ni jauh, sampai singgah situ 4 hari dulu duduk di Quba ni. Lepas tu, di mana hari terakhirnya adalah hari Khamis. Keesokannya, yakni hari Jumaat. Rasulullah SAW berangkat menuju Madinah, namun beliau terhalang oleh datangnya waktu zuhur. Dia waktu zuhur gak nak tolak, dia semai dulu lah. Ketika itulah beliau hendak keluar dari rumah Salim bin Amr bin Auf, anak kepada Ammar bin Auf, Salim bin Amr bin Auf. Maka Rasulullah SAW bersama orang-orang yang menyertainya pun mengerjakan solat Jumaat. Ini hari pertama memula Nabi solat Jumaat. Itulah solat Jumaat pertama dalam Islam. Solat tersebut dilakukan di sebuah parit yang bernama Parit Ranuna. Kata gitu dah. Khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di kali itu adalah: segala puji bagi Allah, aku memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Aku memohon ampunan dan petunjuk daripadanya. Aku beriman kepadanya dan tidak mengingkarinya. Aku memusuhi orang yang mengingkarinya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia telah mengutusnya dengan membawa petunjuk, agama yang benar, cahaya dan nasihat. Pada masa tidak adanya para rasul yang lain, dan ketika umat manusia berada dalam kesesatan dan terputus dari zaman. Pada masa ketika sudah dekatnya hari kiamat dan dekatnya ajal, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa bermaksiat dan membangkang kepada keduanya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Aku berwasiat kepadamu tentang ketakwaan, kerana sebaik-baiknya sesuatu yang diwasiatkan oleh seorang Muslim kepada Muslim lainnya adalah sesuatu yang mendorongnya kepada akhirat dan menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jauhilah olehmu apa-apa yang telah Allah peringatkan padamu. Tidak ada nasihat yang lebih utama daripada itu. Tidak ada peringatan yang lebih utama daripada itu. Sesungguhnya takwa itu adalah bagi orang yang mengerjakannya kerana takut kepada Allah dan membantu teman kerana mengharapkan akhirat. Barang siapa memperbaiki hubungan seseorang dengan Allah, baik dalam urusan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan itu dilakukan semata-mata kerana mencari redha Allah SWT, maka itu akan menjadi kenangan baginya di
di dunia dan simpanan berharga baginya setelah dia mati, iaitu pada saat seseorang memerlukan apa yang telah dilakukannya. Bekal saya esok ada, bekal pahala tu untuk guna di akhirat. Allah telah memperingat kamu dan Allah SWT Maha Pengasih kepada para hamba-Nya, kepada orang yang membenarkan perkataannya, kepada orang yang menepati janjinya dan tidak berpaling dari janji tersebut. Allah telah berfirman yang bermaksud keputusan sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiayai hamba-hambaku. Bertakwalah kepada Allah dalam urusanmu yang segera maupun yang kemudian, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan nyata. Kerana Allah SWT telah berfirman bahawa barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia telah memperolehi kemenangan yang sangat besar. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah akan menghalangi kebenciannya dan yang akan menghalangi seksanya, akan menghalangi kemarahannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah akan memutihkan wajah, akan menyebabkan Tuhan menjadi redha dan akan meninggikan darjat. Perhatikanlah nasibmu, janganlah engkau melakukan perbuatan yang melampaui batas di sisi Allah. Allah telah mengajarkan kepadamu kitabnya dan telah menjelaskan kepadamu jalannya, agar orang-orang yang membenarkan dan orang-orang yang mendustakan sama-sama mengetahui. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Perangilah olehmu musuh-musuhnya. Berjuanglah kamu di jalannya. Dialah zat yang telah memilih kamu dan menamakan kamu sebagai Muslim. Berbanyakkanlah zikir kepada Allah dan berbuatlah kamu untuk akhiratmu. Kerana barang siapa telah memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan cukupkan baginya hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya. Itu kerana Allah berkuasa atas manusia, namun manusia tidak berkuasa atas Allah, atasnya. Allah memiliki apa yang ada pada manusia, namun manusia tidak memiliki apa-apa yang ada pada Allah. Allah Maha Besar, tidak ada kekuatan kecuali bersandar kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wallahu alam. Itu ada satu ayat kata gitulah, lebih kurang kuat setengah mana wallahu alam ni. Syekh ni tak ajak. Tapi ni ayat bunyinya salah satu khutbah. Yang pertama dikatakan khutbah yang lebih kurang gini. Maksudnya mengajak pada takwa dah. Cara Nabi berkhutbah. Maksudnya nak suruh orang faham dah. Tadi tak berapa tepat lah setengah tu. Dia kata khutbah ni mesti bahasa Arab walaupun orang tak faham dah. Mazhab Maliki kita bincang sebelum ni. Jadi maksud khutbah ni nak suruh orang dengar peringatan. Pergi hari Jumaat tiba-tiba tak faham ke sekarang. Bahasa Arab bagi orang bukan bahasa Arab. Bukan berbangsa Arab, bukan boleh bahasa Arab. Nyanyi mana ada. Boleh lagi ya. Okay, soal lagi lah. Khutbah pertama Rasulullah di kota Madinah pula. Kita tahu bahawa khutbah pertama Rasulullah SAW disampaikan ketika beliau masih berada di kota Mekah. Pertama ni di kota Mekah. Tadi khutbah nak ajak semua masih Islam lah. Namun apakah khutbah pertama Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah pula? Tadi tu ya dah. Kurang sikit. Kita bacalah straight. Imam Ibn Katsir dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah meriwayatkan tentang khutbah pertama yang Rasulullah SAW sampaikan tatkala beliau sampai di kota Madinah. Betul dah. Okay, kubur di kota Madinah betul dah. Ibn Katsir mengatakan bahawa Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf telah berkata, adapun khutbah yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan tatkala tiba di kota Madinah ialah Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabatnya, kemudian mengucapkan pujian dan sanjungan yang layak kepada Allah SWT. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, persembahkanlah sesuatu untuk dirimu. Sesungguhnya engkau mengetahui bahawa Allah akan mematikan salah seorang di antara kamu dan kemudian akan membiarkan binatang ternaknya tanpa pengembala. Kemudian Tuhannya akan mengatakan kepadanya tanpa ada penterjemah dan orang lain yang akan menyertainya. Tidak ada orang tengah lah. Pakai terus. Allah kecek dengan orang itu dah. Apakah belum datang Rasulku kepadamu? Aku telah memberimu harta dan kurnia. Sekarang apa yang telah engkau persembahkan untuk dirimu? Jadi nak suruh gapa? Nak tunjuk ke Tuhan. Orang itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun dia tidak melihat sesuatu pun. Kemudian dia melihat ke bawah kakinya. Dan dia tidak dapat melihat sesuatu yang lain kecuali neraka Jahannam. Tengok kali bawah dia. Bawah dia tu nampak neraka Jahannam.
Barang siapa dapat menjaga wajahnya, yakni dirinya dari api neraka dengan sebiji buah kurma, maka lakukanlah. Jadi kalau nak derma sedekah dengan sebiji buah kurma, kena buat untuk elok daripada masuk api neraka. Jika dia tidak mendapatkannya, maka lakukanlah dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Tak dapat juga buah kurma kau gapo nak sedekah gapo, dia kena kecek benda baik dah. Menyampaikan kata-kata yang baik. Kerana kebajikan akan dibalas 10 kali lipat dari asalnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Semoga keselamatan bagimu dan bagi Rasul utusan Allah, dan begitu juga rahmat dan barakah dari Allah SWT. Jadi Nabi kata, pertama amalan tu 10 kali lipat boleh jadi sampai 700 kali lipat. Ada amalan tertentu. Jadi kita jangan meremehkan lah. Tambah-tambah ada ikhlas, ada benda tu sunnah. Jangan jelas, ia akan jadi meningkat, berganda-ganda satu-satu amalan. Jadi, gitulah Nabi. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW menambahkannya dengan khutbah yang lain. Satu kali lain tu Nabi baca khutbah lain. Nabi bukan baca, Nabi khutbah lah, ceramah dah. Bukan baca khutbah macam tempat kita tak email baca khutbah dah. Tapi Nabi ni dengan semangat. Kadang-kadang merah mata dah, semangat khutbah ni. Dah, bersemangat. Apa nak pergi perai khutbah. Itulah cara Nabi khutbah ni. Bukanlah maksudnya Nabi lemah lembut kan. Ceramah pun lemah lembut. Orang tak dengar mana khutbah dah. Sampai ngatuk, tidur masa khutbah Jumaat. Tidak gitulah Nabi ni. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW menambahkannya dengan khutbah yang lain. Iaitu, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Aku memanjatkan puji baginya dan memohon perlindungan kepadanya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan, keburukan amalan kami. Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Sungguh berbahagia orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di dalam hatinya dan memasukkan ajaran Islam ke dalam hatinya sebagai ganti kekufuran, dan telah memilihnya dibandingkan perkataan-perkataan manusia. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan yang paling bagus dan paling fasih. Cintailah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Cintailah Allah dari dalam hatimu. Janganlah engkau kendur dari firman Allah Ta'ala dan berzikir kepadanya. Janganlah engkau memperkeraskan hatimu. Sesungguhnya Allah SWT memilih dan menyaring mana yang terbaik dari setiap makhluk yang Allah ciptakan. Allah akan meninggikan derajat orang yang paling baik amalnya, orang yang paling bagus ibadahnya, dan orang yang paling benar perkataannya. Juga dari setiap yang halal dan yang haram yang telah diberikan kepada manusia. Sembahlah olehmu Allah dan janganlah sekutukan dia dengan sesuatu. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tepatilah janjimu kepada Allah sebagaimana yang engkau katakan dengan mulutmu. Saling mencintailah di antara kamu dengan berpegang pada ruhullah. Sungguh Allah marah apabila janjinya diingkari. Salam sejahtera bagimu dan begitu juga rahmat barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Ibn Kathir As-Sirah Nabawiyah jilid 2 muka 301 nak. Kekuatan sanak ni riwayat ni tak cerita sini. Begitulah yang dalam kitab Bidayah wa Nihayah As-Sirah Nabawiyah ni. Ibn Kathir. Nah, nampaknya khutbah di atas bukan khutbah Jumaat. Wallahu alam, kalau tengok tu mungkin khutbah Jumaat lah, tapi mungkin juga tak. Tapi secara nampak sekali tu bukan macam khutbah Jumaat. Apapun itulah contoh-contoh khutbah yang ada di dalam riwayat kitab-kitab ni. Riwayat kitab ni hak ni ada ni. Mungkin juga ya, mungkin tidak lah. Begitulah tentang perbincangan kita, iaitu apa perkara ni. Pertama tentang solat pakai topi. Boleh nak pakai topi, tak ada masalah ke apa. Jangan kata dulu ya ada kita panggil cepiau ke apa, yang kata topi tu makruh lah, haram lah. Ya ada perbincangan, tapi sebab pada masa tu jadi macam putih, macam kapi je pakai, jadi law ni tidak jadi gitu, semua orang pakai dah. Jadi tidak, kita tak usah kata itu makruh apa-apalah. Cumanya ikut masyarakat masing-masing, kebiasaan masyarakat masing-masing, hiasan masyarakat masing-masing lah. Lepas tu solat Jumaat pula,
pertama di mana di Quba dan sebagainya tu, di Madinah macam mana, dan khutbah ni macam mana, yang ditanya oleh masyarakat ni lah, orang-orang Arab ni tanya lah. Jadi Syekh Azhar ni jawab. Lebih kurang gitulah perbincangan kita hari ni. Pada pagi ni kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih kepada subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.